Lepas 7 tahun, masuknya tahun yang 8 ke 8, 8 sampai pek boleh, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja, suruh dia nyapu rumah, nyapu laman, komeh rumah, komeh katil, basuh baju sendiri, lipat kain, ajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia Datuk Abdul Khalid bin Ujang, Pegawai Perpaduan Daerah Kuala Pilah. Bahagia Datuk SM Sharifuddin bin SM Amin, Penasihat An-Nasimul Amin, yang menasihat surau An-Nasimul Amin dan barisan Jawatankuasa Surau. Seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tak saya lupakan pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Wakil YB Datuk belum sampai lagi, on the way. Dia bukan Datuk kan, apa pegawai sibuk macam tu lah kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita berkongsi, ya, bukan nak mengajar mana dah kan, tapi kongsi tentang Isra' wal Mi'raj kan. Pengajaran di sebaliknya Isra' dan Mi'raj. Bila cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni, dia merupakan satu perkara yang diperhujahkan, dikisahkan, dan bukan semua boleh terima. Yang perlu kita fahami bahawa bukan senang untuk diterima ketika zaman Nabi menyampaikannya pada yang lain. Zaman kita ni senang, tak ada benda yang apa kata, yang mustahil lah zaman kita ni banyaklah teknologi, banyaklah kepakaran dan benda yang tak terbayang kat kepala kita boleh buat, dia jadi boleh buat. Dulu telefon tak ada wayar ke bah? Yo ko, ada ko, tiba-tiba ada telefon tak ada wayar. Kan? Dulu telefon besar bateri kereta. Kan? Atur namanya 010 kan, tak lu. Berjenjeng bawa kan. Masa tu kalau bawa telefon, hui hana ni, dalam kereta telefon ni. Hari ni cuba bawa, semua tak nak kawan dengan dia. Kan? Semua makin canggih, makin hebat kan. Jadi ke zaman kita senang percaya sebab benda-benda canggih tu banyak. Kan? Kalau dengan kenderaan yang pantas, jet kan, kita tahu kalau Airbus tu berapa laju dia boleh pergi. Kalau pesawat Boeing 737, 757 lain kan. Macam mana? Kalau pesawat kecil macam mana? Kita dah tahu dah. Tapi ketika zaman Nabi, kenderaan yang paling pantas adalah unta dengan kuda. Kan? Mana mungkin orang senang nak percaya Nabi boleh pergi daripada Makkah, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dalam masa satu malam boleh settle dia nasihat, naik ke langit lah jumpa Allah Ta'ala tu. Naik ke langit satu langit sampai berjumpa Allah Ta'ala, turun balik pula sampai semula ke Makkatul Mukarramah, sampai ke Masjidil Haram, dan Nabi bercerita. Bukan senang orang nak percaya. Yang tu yang kita kena faham. Kan? Saya selalu bawa analogi, kalau saya nak pergi ceramah, saya ceramah dekat Singapura. Kan, saya nak pergi Singapura, jadi saya pun ambil lah songkok saya ambil songkok. Bila saya ambil songkok, saya pun pakai. Ada seekor samut tengah main atas tengah jalan tu. Dia pun sama terbabit kali. Dia pun nak tengok, wah man mau lah pergi ni. Naik kereta, naik kapal terbang pergi Singapura. Yang samut pun tengok KLIA, besar KLIA ni pun. Sampailah ke Singapura. Dia pun dengar ceramah saya sekali. Habis dia petang tu tahu naik flight balik semula ke KLIA. Sampai KLIA, turun naik kereta, sampailah ke Somban. Balik sampai rumah, saya mau buka songkok, letak atas lemari tu. Samut pun turun. Geng-geng samut yang lain tanya, kau pergi mana? Hutang pagi tak nampak.
Apa Samud tu nak jawab? Apa Samud tu nak jawab kan? Dan pergi Singapura tadi mampu Samud lain tak percaya. Nah, sebab membayangkan kemampuan Samud tu. Tetapi pada mereka yang beriman, dia percaya bahawa tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka mereka ini percaya. Tu sebab Aisyah kata ketika Nabi balik, Nabi bercerita tentang perjalanan Nabi, bukan semua percaya. Terbahagi pada 3, ada golongan yang beriman percaya, ada golongan yang tidak beriman, dia murtad, malahan ada satu golongan lagi 50-50. Tahu atau tidak? Tak boyo tak biawak teh. Dan akhirnya sampailah yang paling gembira sekali adalah Abu Jahal dengan Abu Lahab. Terbaik cerita kau ni Muhammad. Kau jalan satu malam, kau pergi Palestin. Kau siap naik kata. Hebat kau. Kau jangan cerita lu. Kau tunggu aku kumpulkan orang dulu. Sebab nak menunjuk, membuktikan gilanya Muhammad tu. Seronok betul Abu Jahal tu. Itulah cerita kan. Faham tak? Faham ke tak? Maka sekianlah ceramah hari ni. Kan susah mana dah kan. Dia faham kan. Tak anang panah kan. Kita pek macam tu dah kan. Tak. Jadi sebenarnya kita kena faham, tengok balik. Apa yang Allah Ta'ala beritahu di dalam Quran. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah beritahu Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kan, subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, asra bi abdihi lailan, memperjalankan hambanya pada waktu malam. Kono yakin, bukannya roh, bukannya mimpi, bukan mengigau, memang tubuh badan Nabi itu yang diperjalankan. Tak seronok tu. Tubuh badan Nabi itu diperjalankan pada malam tu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa, allazi barakna haulahu, yang mana kami tunjukkan, kan, kami berkati, ya, haulahu linuriyahu, dan kami gambarkan, kami tunjukkan min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, sungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita nak percaya, mesti percaya memang tubuh badan Nabi yang diperjalankan. Sebelum perjalanan itu dimulakan, ya, Nabi menjalani pembedahan dada sekali lagi. Masa kecil main nak baik sekali, dia baik sekali lagi. Pembedahan dada Nabi ini dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Hati baginda dicuci dengan air kowe. Air apa? Air zam-zam. Mana tahu tu air apa pakai? Air zam-zam, kan? Air zam-zam. Nak beritahu apa? Nak beritahu hebatnya air zam-zam. Salah satunya. Pernah satu ketika kerajaan Arab Saudi upah penyelam. Menyelam dalam telaga air zam-zam untuk siasat apa benda yang kau jumpa dalam tu. Setengah jam tak keluar-keluar. Keluar biru muka kawan. Penyelam ni, apa hal kau? Apa yang hebat dalam tu? Wallahu alam. Dia tak payah nak jawab dah. Istana Arab Saudi pernah buat. Dia upah kontraktor tabuk lubang telaga tu, bawa salur paip, bawa salur sampai ke istana. Jadi dia tak payah berabut dengan orang lain. Dia pusing-pusing satu kepala paip tu, dia dapat air zam-zam. Buat setelah berbulan-bulan siap, pusing-pusing tak keluar air. Nak beritahu air zam-zam bukan untuk kau. Air zam-zam untuk seluruh umat Islam. Tak kira kaya mana pun kau. Dan air zam-zam ni hebat sebab dia boleh ikut niat saja. Aku minum air zam-zam ni biar codik tu. Minum air zam-zam ni mudah-mudahan anak aku terang hati. Minum air zam-zam dan sembuh penyakit aku. Minum air zam-zam mudah. Tak ada masalah. Itulah satu-satu air yang sesuai untuk semua niat. Biarlah lelaki dan tengok Dan ni. Laki pun minum. Apa? Sok dia lunggah hati yang tu. Dia tengok bini dia, tak tengok jalan. Kan. Macam tu lah contoh kan. Jadi makna kata air zam-zam ni diikut niat. Hebatnya. Dicuci air zam-zam, kemudian dibuang ketulan hitam. Alaqah yang berada di tempat syaitan membisikkan was-wasnya.
Nabi kita tak ada was-was dah. Boleh, tak boleh, macam tu je. Kita ni lain. Oh, tak ada orang tak nak dah. Dia pujuk-pujuk. Boleh lah bini cakap. Alah abang ni. Aduh. Yalah. Macam tu. Tu kita. Nabi tak ada was-was dah. Nabi jelas. Kan? Kemudian dituangkan hikmah ilmu dan iman ke dalam dada baginda. Kan? Setelah itu dada baginda SAW dijahit dan dimeterikan dengan satu tanda. Apa tanda Khatimin nubuwah, iaitu Nabi yang terakhir. Maknanya tak sah lah ada yang mengaku lah lepas tu. Dan Nabi yang terakhir lepas tu. Dia Nabi Melayu tu. Ada. Dia setiap kaum ada Nabi jadi dan ni Nabi Melayu. Tak sah baik kerja macam tu. Kan? Dah mati dah pun Nabi Melayu tu. Kan? Bayangkanlah. Semua orang tak nak ke bumi dengan dia. Tolak sana, tolak sini. Bayangkan. Saya tak nak sebut lah siapa kan. Ada lah. Sudahnya pejabat agama uruskan juga. Sedih keluarga. Nak macam mana? Hidup dengan kaku Nabi itulah. Kan? Jadi bermulalah perjalanan. Sepanjang perjalanan Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Dia jadi penunjuk jalan dan juga pemandu pelancong. Macam itulah. Penunjuk penggambaran perjalanan. Daripada satu tempat dan dia akan berhenti. Setiap perjalanan bila berhenti tiba tempat tertentu, tempat yang mulia dalam bersejarah, maka Jibril akan suruh berhenti dan Nabi akan berhenti untuk apa? Salat sunat 2 rakaat kat tempat yang dia berhenti tu. Antaranya Saibah, Madinah, Yathrib. Berhenti kat situ di mana Rasulullah SAW akan melakukan hijrah. Jibril kata, kau nampak tak tu? Sinilah tempat kau akan berhijrah nanti. Oh ya kau. Jadi Nabi dah tahu dah Nabi akan hijrah. Nabi akan tinggalkan Mekah tapi tak tahu bila. Nabi waktu perjalanan Isra' Mi'raj ini hati Nabi ni tengah sedih, gundah gulana, berduka cita. Sebab apa? Nabi kehilangan 2 manusia yang paling disayanginya, iaitu siapa? Siti Khadijah lagi. Sama? Abu Talib pak saudara kan. Jadi sedih mana? Jadi perjalanan ni menyebabkan hati Nabi terubek sikit. Allah Ta'ala panggil, siap hantar burak. Tu dia. Tapi bila peristiwa hijrah, Nabi tak ada lah pakai burak. Kenapa pula? Tu makna ceramah mak hijrah sok panggil saya balik. Tak sampai semua nak dicakau hari ni tu. Tak sampai dah. Jadi makna kata perjalanan Nabi ni menaiki burak, tapi berhenti tempat-tempat tertentu. Berhenti kat Saibah tu semayang 2 rakaat. Berhenti kat Bukit Tursina. Apa tempat ni? Inilah tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah. Apa kelebihan Nabi Musa? Dapat burak dengan Allah. Tapi dia tak nampak pek burak je. Sah tanyalah, asal kita kat gontam tak pek burak dengan Allah? Kalau pek burak tak mampu tak apa lepas tu. Sebab kita taklah sekuat itu kan. Nabi Musa dapat burak direct dengan Allah Ta'ala. Kemudian begitu di Baitul Laham, di mana tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Itu antara tempat-tempatnya. Peristiwa ajaib dalam perjalanan itu juga, Nabi Muhammad diganggu, seringkali diganggu oleh jin afrit. Dan juga api jamung yang menjulang ni. Kan? Nak bagi tahu apa? Perjalanan kita, kadang kita nak buat baik, mesti ada gangguan. Itu semua kau nak tahu. Ada benda baik nak buat, ada ya orang cakap. Tak payahlah buat Isra' Mi'raj, benda Ada orang cakap tu. Ni tengah kes, tengah tinggi ni, bondo buat Isra' Mi'raj ni. Dia lah yang hendak buat vaksin, buat virus ni, dia hendak. Kan? Nak buat majlis ilmu pun tak payahlah. Pasal debat mahal tu. Dah ada lah cakap tu. Mandai. Kan? Iyo. Kadang ada orang buat cerita tu kan. Samsul debat tak ada 3,000 jangan panggil dia. Iyo. Kan? Saya pun tak tahu ini berapa nasib saya. Okey ya. Itu salah tu dah. Lagipun saya gemar datang topik yang dah lama tak datang. Gontam. Kan? Kat Gontam ni ada ya. Ada ya pak saudara saya pun ni sepupu atuk saya kat Gontam ni ada. Kan?
Tapi itulah, yang Nepek datang senyap pun seronok mana. Tapi ni untuk makluman semua, ceramah saya yang ketiga ni. Tahu tak apa. Ponek tu ya mata tak dangkit tu. Kan? Lepas ni mana? Sungai Buloh, Selangor. Tahu tak apa. Kan? Tapi itulah, dah halang-halang datang pilah ni makan biarlah sadap. Macam tu lah kan. Macam tu. InsyaAllah. Dia bila kita ceramah kat Kedah, kat Perak, kat Penang kan. Ustaz, hari ni kami gulai ni Ustaz. Ya kau, saya pun excited lah. Kari-kari. Gulai semua kari. Kan? Tapi saya tak kisah dah. Okey, saya makan. Makan insyaAllah. Ada tak makan ni? Kan? Kemudian antara peristiwa ajaib yang Nabi nampak apa dia? Nabi nampak kaum yang sedang bercucuk tanam. Dia cucuk tanam, kemudian dia tuai. Keluar hasil dia. Dia tuai. Lepas tu keluar lagi hasil. Tuai. Seolah-olah belum tuai lagi. Keluar lagi. Kata Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda. 700 kali ganda. Bahkan hingga gandaan yang lebih banyak. Bila cakap fisabilillah, jangan kita ingat berapa orang ya. Tak semestinya. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apa untungnya? Yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan api neraka yang tidak terperi sakitnya. Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah berjihad, berjuang membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Duit kita, mana dapat? Ke mana belanja? Itu perjuangan. Kan? Belanja di jalan Allah. Perjuangan. Diri sendiri. Jaga perangai. Jaga kelakuan. Bulan Rajab kau, Syakban kau, Ramadan macam tu perangai. Tak ada berubah dah. Biar dia elok perangai. Orang Arab masuk Rajab, dah terbayang dah Ramadan. Orang Arab. Orang Gontam belum Rajab, dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Dia lagi jauh. Lagi jauh. Kan? Kita dah mula puasa-puasa dah Rejab ni, puasa sunat kan. Orang Arab macam tu. Dia terbayang, dia dah mula ada ni selipar tarawih nak pakai esok. Baik mana? Ini ya tumpah baju. Kau tengok pagi raya bulan 1 dah tumpah. Kau tengok pagi raya esok orang buntang tengok baju dan. Pagi raya kau tengoklah. Sekali PKP badan muka. Tak boleh pakai. Tahun 2 tahun lepas macam itulah. Iya. Kan? Itulah dia. Jadi, harta benda diri sendiri. Diri sendiri jaga perangai, jaga kelakuan. Apakah keuntungannya? Dalam surah As-Saff nanti tengok ya. Surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Pertama, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Kedua, Allah kurniakan syurga adnin. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah bagi kemenangan, Allah bagi kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Siapa yang tanya nyompek nak kaya? Siapa nyompek nak berjaya? Tu dia. Harta benda tu yang ramai orang nak berjaya. Betul? Cuba tengok nama surau ni. Surau Nasimul Amin. Tentu ada penyumbang. Betul tak? Yang kita tahu dulu surau Ar-Raudah, kan? Surau Al-Firdaus, surau An-Nur. Tapi bila Nasimul Amin, ini nama orang ni. Siapa dia orang ni? Contoh, orang tu menyumbang. Kebanyakan orang menyumbang, jangan risau, takkan masakin. Risau. Orang yang menyumbang takkan miskin. Cakap. Malahan dia terhindar daripada bala wabak penyakit yang tauk-tauk ni kurang. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Itu dia. Kan? Berapa lama dah kau duduk ke rumah bangsa Gontam ni? 10 tahun dah. Iya. Soalan kedua. Sampai tak 1000 sumbangan kau ke surau? Dah mula dah contoh. Kelabu lah dia kan. Kata dah 10 tahun. Takkan 1000 tu kira koman tu. 1000 10 tahun. Kan? Jadi gandakan sumbangan kita. Semua nak kena maintain. Ni kapet ni tabal. Sujud tabanam muka.
Kan apa lina? Lama sikit imam tu sujud, pakat leno lah belakang tu. Kan? Iyo, ni aircon. Main aircon. Bukan koman-koman, mak lah. Iyo. Tengok, punya handa orang sini. Walaupun aircon, buka pintu. Biar sejuk tu sampai keluar. Nampak tu? Masuk dalam tak nak. Kan? Kau nak bagi sejuk sampai keluar. Wahal pengusi dah sabar ni. Tuan menjemput masuk dalam ya. Kata nak jumpa Samsul debat. Apa dia jauh-jauh? Bosa tungau je ni nampak tak nampak. Contoh lah. Ni cakap ya. Orang tak nak sudah. Tu kan. Ya. Kemudian jumpa tompek berbau harum. Bau ni tompek apa ni? Inilah dia bau kubur Masyitah. Tukang sisir rambut anak Fir'aun. Yang mati dibunuh oleh Fir'aun. Termasuklah anak yang kecil. Baby. Kan? Ingat tak kisah tu? Dia sisirkan rambut anak Fir'aun tu dengan sisir tolapeh sikat itu. Allah sebut anak tu, siapa yang kau sebut tu? Apa kau sebut tu? Allah tu Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Oi, copek dengan du dengan abah. Papa. Macam tu lebih kurang kan. Dia mengadu dengan abah Fir'aun. Dia ngadu apa? Dia kata, Masyitah tu cakap masa di sisi rambut aku, dia kata Allah tu Tuhan. Tuhan dia dengan Tuhan kita semua. Apa cer? Sebab Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun cakap dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dengan jobo Sebab? Jobo. Ni 9 boleh pakai jobo. Tak apa. Negara lain dia khabar saya mencarut. Aduh pula. Sebab apa? Sebab Fir'aun tak ada sakit. Dia tak pernah demam, tak pernah kena tak pernah kena COVID. Dia tak pernah kena malaria, apa penyakit tak pernah ada. Jadi dia membandabik dada rasa diri dia Tuhan. Itulah masalah dia. Jadi ketika Masyitah ni nak dihukum, sekarang aku bagi peluang. Tahu kawah mengelogak ni. Ni laki kau nak cakap, masih lagi kau nak mengaku Tuhan ke aku Tuhan? Kau mengaku aku Tuhan, kau selamat. Keluarga kau selamat. Allah Tuhanku, Tuhan kita semua. Tolak laki yang mati. Tolak seorang lagi anak. Tak mengaku, tolak seorang anak. Tapi tiba-tiba ada seorang baby. Anak dia yang kecil. Baby. Todoti hati sahibu, Allah sian ni pula baby ni. Bersuara baby tu. Don't you worry, my ma. Ma. Dia kata, janganlah kau risau, hai ibuku. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita semua. Yang masuk tu. Logo dia. Kan? Itulah dia cerita. Jadi, sekian saja ceramah pada hari ini. Tak saja ya, ada yang baru masuk. Tak peranjat dia dah habis kau. Takkan dia baru sampai. Saja gurau. Kemudian, nak tunjukkan betapa kita ni jangan takut dengan ancaman manusia. Allah kan ada. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa buat perubahan niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas, rezeki yang banyak. Apa takut? Habislah kau. Lantaklah kawan kau tu. Kan? Contohlah. Kawan kau tu, dia baik dengan kawan tu kontraktor. Kawan kau habislah, dia dah miskin. Padan muka kau. Kau nak baik sekarang. Ditinggallah kawan tu. Wah, hajar betul. Makin masa kawan tu kaya, dia jaga kau. Bila kawan tu susah, kau tinggalkan dia. Ramai tak berlaku hari ni? Ramai. Dia tak percaya pada rezeki Allah. Samsul debat, dia kata, habislah dia. Dah tak ada dah ceramah. Elok ceramah. Tak ada apa pun. Payah dia orang ni, aku naik kereta besar. Payah naik kereta kocik. Payah. Naik kereta besar, belagak. Naik kereta Azia, susah hidup sekarang. Semua susah. Payah juga. Jadi senang ya. Apa ayat dia? Kita hidup bukan sebab nak pengiktirafan manusia. Kalau bergantung dengan manusia, kita akan kecewa. Bergantunglah kepada Allah. Perempuan, jangan bergantung mana? Pada manusia. Dengan suami pun kalau bergantung payah. Bergantung ke Allah. Ya Allah, jagakan laki aku ni. Kan?
Menggantung kat lelaki. Dan percaya lelaki dan. Lelaki dan terbaik. Dia takkan baik perangai. Nak kau tahu? Kan. Baik dengar lelaki kau. Itulah tu. Kek surau macam ni. Allah baik elak lelaki kau. Kan. Diam-diam ada bini seorang lagi. Dalam cerita contoh tu. Ngantuk boy. Panik katakan macam tu kan. Tak adalah. Pula salah kan. Betul tak perempuan? Tak pek dah. Dah cuba dah. Tak ajuk try tadi dia tak mahu dah kan. Kemudian dia nampak apa pula? Nabi nampak apa? Nampak orang hantukan kepala sampai pecah berdarah kepala. Lepas tu elok balik dia pecahan lagi. Elok dah balik dia pecahan lagi. Siapa dia ni? Orang ni lah yang cukup liat nak bersujud, hidup atas dunia, payah nak semayang. Ada yang jomlah semayang mak. Tidur ya. Tak habis lagi drama ni. Suami ke seorang pendosa. Macam tu lah tajuk lah. Lebih kurang. Kan. Dah habis belum drama tu? Ada lagi ke? Ada lagi. Mana tengok tu? Saja cuba dengan aku dah. Dua kita. Kan. Kemudian sekumpulan orang yang menutup kemaluan. Kubul dan dubur depan dan belakang. Ditutup dengan secebis kain. Maka dihalau seperti binatang ternakan. Dan mereka makan bara api dan batu daripada neraka jahanam. Siapa orang ni? Orang ini adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Nabi nampak ni. Ini bukan, nasib baik kita bayarkan sebelum gaya itu zakat petarah. Faham? Ni zakat rata. Tu orang perempuan ni Cecenia menyingai tu. Tua golang sampai ke siku, sampai ke bahu. Jangan main-main kira. Dia ada kiraan ni yang kita pakai dengan emas hiasan. Yang kita simpan tak pakai, dikira simpanan. Jangan main. Tanya kat pusat zakat kalau tak faham. Saya pun tak faham dah. Sebab saya pergi sana saya suruh dia kira. Pendapatan berapa? Ceramah berapa sebulan? Setiap hari berapa ceramah? Purata berapa orang tu bayar? Terkadang bayar, kadang tak, kadang sikit, kadang tinggi. Anda tengoklah. Oh, macam tu. Dia pun buat anggaran. Tengok pula dalam bank berapa. Tunjuk kan? Bila bayar, bayangkan kita bayar zakat fitrah pun RM7 punya bayar, pun rasa lapang dada. Bayangkan kalau kita bayar zakat simpanan kita. Zakat harta kita. Tolong jangan ambil ringan. Kemudian satu kaum lelaki dan perempuan yang makan daging yang mentah dan busuk. Sedangkan di sekitar dia ada daging yang elok dah siap masak. Dia tak nak usik. Siapa ni? Inilah orang lelaki dan perempuan masing-masing punya isteri, punya suami. Tapi sibuk berzina ke tempat lain. Tak jauhkan. Kemudian lelaki yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Sungai darah. Berenang dalam sungai darah. Bergelumang batu. Tak nampak dah dia berenang lah. Berenang sambil kena baling batu. Siapa dia? Inilah orang yang makan riba. Tengok duit kita simpan ke bank mana. Duit gaji masuk dalam bank mana. Bercampur-campur belanja bagi anak bini makan. Tahu dah hukum. Tapi macam tu ya. Sekarang ni Alhamdulillah bank di Malaysia. Kebanyakan bank yang besar. Bank Rimau. Maybank. Cimbank, CIMB Bank. Nombor lagi, Hong Leong pun sebenarnya dah memperkenalkan sistem perbankan Islam. Jadi cuma kita kena semak. Dia pakai sistem perbankan Islam ke konvensional? Tolong semak. Kalau tidak bercampur dengan duit-duit haram ni. Nabi dah sebut ketika khutbah takhir Nabi, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Jadi jangan kita pertikaikan. Ada orang cakap, memanglah sistem perbankan Islam tak ada riba. Tapi dia punya cah perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik kau pakai bank biasa. Suruh orang tu mengucap balik semula kalau cakap macam tu. Sebab ni hukum Allah. Bukan yang kita buat-buat sendiri. Tak ada. Allah perintahkan. Tak ada lagi urusan berkaitan dengan riba mulai sekarang. Masa tu zaman Nabi dah sebut. Jadi jangan pertikaikan. Ya. Tu sebabnya kalau boleh ambil insurans kereta tu, cari insurans takaful.
Cari takaful Islam tu cari. Ya. Kemudian lelaki yang menghimpun seberkas kayu. Menghimpun seberkas kayu, dia pikul, tak terbawa, nak lagi. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Nak bawa lagi tu. Tak terdaya. Siapakah ini? Inilah orang yang dah banyak dah jawatan, banyak amanah, sibuk nak lagi pegang amanah yang lain. Yang sedia ada pun tak terbawa, nak bawa yang lain. Dia lah ketua kampung, dia ketua lorong, dia ketua blok, dia pengurusi khairat kematian, pengurusi ibu tunggal pun dia, jantan tu. Contohlah. Tak adalah, tapi kadang-kadang ada orang ada jawatan bukan dia nak. Dah tak ada orang nak dia juga. Ada juga. Itu sebab jangan sekali-kali minta jawatan, tapi kalau dah dipilih, anggaplah ia sebagai satu amanah. Ya. Kemudian satu kaum yang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali. Gunting elok. Pada darah ni, sakit rap. Elok balik. Tumbuh balik. Gunting lagi. Lidah dengan bibir. Gunting lidah dengan bibir. Itulah orang yang gemar membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Ada duit banyak tapi tak nak sedekah. Kedakut tak hidung masin. Dan sedekah. Wah, 1 sen pun dia tak bagi kat surau. Dia cakap. Dia cerita orang dia sedekah. Tapi dia tak sedekah pun. Hati-hati. Fitnah pun bahaya. Jangan khabar-khabar. Jangan cakap-cakap. Nanti lain kali saya datang, saya buat tajuk satu lagi. Ribah dan fitnah. Ribah ni cakap benda yang betul tapi menyebabkan orang tu sakit hati kalau dengar. Itu ayat kita mengata, mengumpet. Satu lagi fitnah, cakap benda yang tak betul. Tu lain kali lah, lain kali. Maknanya confirm dah 2 kali dah kena panggil. Dah 2 macam mana. Kan, satu ma'al hijrah, satu lagi pasal ribah dan fitnah. Kan? Macam tadi saya lalu tadi kan saya tak dengar. Tinggi tak habis-habis. Tak boleh kau saya tinggi je cakap. Macam orang kayu kau beden, kan? Macam tu lah. Kemudian ada orang yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga yang mereka pakai. Kuku tembaga ni cakar muka durang, berdarah-darah sampai dada mereka ni. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia dan menjatuhkan maruah, mencela, menghinakan orang. Mulut tak elok bercakap. Ngumpet ya. Tuan-tuan nak tengok ke mana? Tengok ke Facebook. Tengok ke Facebook. Contoh. Tak payah banyak dah. Tuan-tuan ambil muka YB. Tak payah tulis apa-apa. Letak ke Facebook. Tengok orang membalun tengok macam mana. Letaklah muka siapa pun. Kalau nama wakil rakyat lah kan. Memang ditutuh kepala bapak semua keluar. Mana silap? Ini ke perangai orang Islam sebenarnya? Tak, tu perangai orang Melayu. Orang Islam tak macam tu. Patutnya elok. Tu orang tua khabar makan sirih, makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Cuba tulis elok. Kadang-kadang kata, malam ini bersama-sama kita saksikan, tak payahlah ceramah ni semua nak ni adalah agenda. La ilaha illallah. Ada yang komen tak elok. Soalan yang kita kutuk-kutuk, yang kita maki dalam Facebook, dalam komen tu, soalan yang patut kita tanya, Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Yang macam orang perempuan selalu cakap tu lah, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap pun kena elok. Apa yang kita tulis dekat dalam Facebook, dekat dalam media sosial, menurut ulama dihukumkan sebagai apa yang dia cakap. Dan tak cakap ya. Dan tulis ya. Sama tu. Ya. Hati-hati. Jangan gitu malukan orang. Kemudian seekor lembu jantan Nabi nampak. Seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit, nak masuk balik tak boleh. Siapa dah ni? Itulah orang yang gemar bercakap besar. Akhirnya dia menyesal, tapi sudah terlambat. Aku besok kau tengoklah anak dan ni semua akan jadi doktor. Dalam gontam ni tak ada macam Dan. Semua doktor injek sendiri sudah.
Contohlah kan. Contohlah. Anak dan baik-baik. Rupa ditujah abah keluar media sosial. Yang budak apa dah korang tangkap tu? Tahu tak tahu. Tapi minta maaf cakap ya. Kalau saya cakap ni, saya teringat kata Pak Ngah saya di Perak tu. Bila berlaku keadaan macam tu, seorang anak boleh sepak bapak macam tu. Satu soalan dia. Siapa ajar anak kau ajar tu? Tiba-tiba ke dia jadi macam tu? Memanglah sebab dadah. Tapi apa muncul? Masyarakat kita ni kadang-kadang terlupa. Saidina Umar ajar dah. Nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, lepas 14 tahun. 3 peringkat. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? Tak susah, kadang RM2 banyak. Lepas 7 tahun, masuknya tahun yang 8 sampai 14, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja. Suruh dia nyapu rumah, nyapu laman, komeh rumah, komeh katil, basuh baju sendiri, lipat kain, ajar. Saya mari dengan dengan adik-beradik saya. Semua kena tolong mak buat kuih. Tu yang saya komplain. Kalau kuih orang tu tak sedap. Poroman kuih ni sempong. Tak komeh langsung. Itu hari tu makan kek kampung talang. Sedap, amik. Ya Allah, mengelintin tu nyawa rasa. Makan apa? Kuih kuci. Kuih kuci dengan pepok tu. Ya Allah. Oh, nio kuku. Teragak betul lah. Itu yang tadi bila dah bagi gula anau tu terbaik lah tu. Memang ada harapan lah tu nak jadi minggu depan tu. Kan? Iya. Betul. Itu beza kuih kelopong dengan kuih buah Melaka. Buah Melaka pakai gula Melaka. Belum senja lagi dah cair. Kan? Melaka. Iya. Kelopong sampai maghrib. Rup. Dia punya rangup tu. Kan? Itu beza cendol pilah dengan cendol orang lain. Betul tak? Tu dia. Pula cerita makan nak tu. Ayo sah betul lah. Betul tak? Tolong mengajar anak seperti hamba. Suruh dia. Sebab bila jadi hamba, bukan semua benda dia nak. Tu sebab kita tengok kat Felda. Macam mana tak rosak budak tu? Kaki tak sampai ke tanah, abah dia boleh motor. Bagi dia motor pergi sekolah. Macam mana tak rosak budak tu? Kes dadah berapa banyak kat Felda tu? Semua bagi. Nak duit bagi. Nak lepak bagi. Nak handphone bagi. Tak. Bila jadi hamba, bukan semua benda dia nak boleh dapat. Selepas 14 tahun, masuk umur 15 tahun, layan anak seperti sahabat. Buat kawan. Itu dalam Islam aja tu. Nampak tak? Itu hari ni. Itu sebabnya anak-anak tu kadang dia biar. Kenapa lah kau ni kau hajar sangat dengan mak? Tanyalah balik. Kau ajar macam mana makin? Tu je soalan dia. Setuju tak setuju? Orang dulu tengok mak ayah macam mana buat dipijak anak tu, tapi tak ada mati pun. Dia kerana mawatan kita tu mana sampai pelapah apa, mana batang pisang apa sampai boom dia bagi. Birat. Bila dah birat malam tu sakit omak masuk, dibuh minyak. Omak pula macam ni. Buat lagi. Omak pula kan. Orang dulu macam tu. Dia ni nak elok anda ni, kau nak bagi sakit lagi ni. Ya kan? Ya. Tapi alhamdulillah semua jadi orang. Iya, semua jadi orang. Orang sekarang, Allahu Akbar. Bila cikgu togo, cikgu rotan dengan anak tu, bawa lawyer dah. Bangang mak ayah tu. Bawa peguam nak saman sekolah. Percayalah bila dia buat macam tu, itulah permulaan jahanam hidup budak tu. Orang dulu punya adab nak jumpa guru macam mana? Bawa anak tu jumpa ustaz. Ustaz Ji, jumpa imam, tak tolong ajar anak saya ngaji imam. Saya ni ialah anak murid ramai, takut tak terajar. Tolonglah imam, seorang lagi imam. Tolonglah. Macam tu lah minta. Tak apalah kalau dah percaya kat saya tu, insya-Allah lah saya cubalah. Terima kasih imam ya. Ni rotan ni. Kau buat hal sabatlah, jangan mati sudah. Betul, dulu. Sekarang kek kelumpur tu, nah, kau ambil dan RM50, kau tunjuk ke ustaz tu, tidak ajar lah tu. Lepas tu dia berhenti depan rumah malam nak jemput, tin. Lambik anak. Anak tengah ngaji
Kurang ajar tak kurang ajar. Iyo, kena hormat guru. Pokok sana tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bocoran nyawa dari badan, baru putus petua guru. Tu. Makna selagi hidup, ikut hormat guru, ikut guru. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Wah, kan? Ada sebab untuk tu ajar pantun. Berburu ke padang data, mana ada orang berburu ke padang? Padang data lah tu. Dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Itu belalang. Kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, tak elok-elok, ibarat bunga kombang tak jadi. Betul kan? Bukan tak ada ilmu. Timbangan. Macam mana tu? Bukan tak ada ilmu, tapi tak beradab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Oh, banyak betul pantun potang ni. Rugilah siapa tak datang. Tentu mana. Kemudian Nabi jalan lagi, Nabi berjumpa dengan seorang perempuan bawa dulang yang penuh dengan perhiasan. Pelbagai perhiasan. Kemudian Rasulullah tidak mempedulikannya, kata Jibril, itulah dunia. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian jalan lagi, nampaklah seorang perempuan tua duduk di tengah jalan. Rasulullah, dia menyuruh Rasulullah berhenti. Rasulullah tidak menghiraukannya, kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua. Seorang perempuan bongkok 3. Dia pun menahan Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu. Kata Jibril, itulah gambaran umur dunia. Dah tua benar, dah tunggu masa nak kiamat. Bayangan zaman Nabi dunia dah tua. Zaman kita lebih lagi. Tu sebab Covid tu. Takkan tak nampak. Dah nak kiamat benar dah tu. Dah elok-elok, ada senapang, sibuk nak jadi perempuan. Tu tanda nak kiamat tu, faham tak kan? Faham. Bosa galak tu, faham dah tu. Dah elok senapang nak dibuang ke senapang tu, faham lah. Kan? Oh, laki-laki lah, perempuan-perempuan lah. Lepas tu, saya tak payah tinjau, saya tak payah intai pun saya tahu dia tu jantan. Saya akan buktikan saya boleh mengandung. Mana ada perempuan cakap macam tu? Kan? Tapi saya berdengar bukan orang Malaysia tu dah. Orang Thailand ke orang Australia macam tu lah. Kan? Mana tak poning gitu. Kek elok pakai jubah sampai kek depan Kaabah pakai telokong, tak poning gitu. Siap cabar tu, tak ada jadi apa-apa pun. Tak ada jadi apa-apa pun. Dia cakap tak berapa bulan Covid, betul tak? Cakap apa? Makin tahu Donald Trump masa jadi presiden US, dia hina orang Islam macam mana? Orang yang pakai niqab tu dihalau keluar, yang pakai tudung halau keluar. Allah balas dia atas dunia lagi. Dia jadi presiden yang setiap sekian kali dah lama dah tak berlaku. Dia jadi satu-satunya presiden yang hanya merintah satu penggal. Kalah dengan Biden. Joe Biden. Biden lah. Hina tak hina? Hina. Kau jangan main-main dengan kuasa Allah. Berapa ramai anak menjadikan berapa? Seorang ibu melahirkan tuannya. Banyak. Seorang ibu melahirkan tuannya banyak. Mak jaga anak saya. Kan saya bayar mak 500. Jagalah. Mak tolong jaga anak. Bukan kau bagi upah. Kau terima kasih ya. Mak ni 500. Mak ni bukan nak bayar upah. Mak dah tahu sampai bila pun tak boleh bayar. Macam tu kau cakap. Ya. Saya tanya mak, mak kalau jaga anak, tolong jaga anak boleh tak? Ponek jaga kau, jaga anak kau pula. Mak saya macam tu. Mak saya tu orang je. Tak ada lah saya bagi mak saya jaga tu. Kalau nak minta tolong sementara boleh lah. Kesian bagilah mak tu rehat pula. Kalau setakat 2-3 hari, mak tu boleh lah. Jangan. Apa lagi tanda akhir zaman nak kiamat? Apa lagi? Kata Nabi, memberikan urusan umum kepada orang yang bodoh. Ada banyak kan? Bagi urusan umum kepada orang bodoh ni, contoh bagi mentari yang bangang tak faham apa. Faham tak? Contoh lah. Bukan kat Malaysia ada. Di negeri Pasir Berdengung.
Tak, betul. Jadi kita bukan cakap spesifik sesiapa. Tak. Bila orang yang tak ada ilmu, jago bondo yang bukan bidang dia, kan teruk jadi Bayangkan tu. Itulah yang kita boleh lihat tanda akhir zaman. Ni tak semestinya mentari. Contoh dekat taman-taman kadang-kadang. Dekat taman-taman perumahan, buat persatuan penduduk. Benda hari bagi orang yang gambar mengojokan duit. Contohlah kan. Dia tak pandai kira. Resit apa pun tak ada. Siapa salah Kita. Mak Nah, tapi sini okey. Masalah steady. Ya. Saya masuk dalam tu tadi, saya rasa dia berada di negara lain. Bilik rehat macam negara Arab. Saya pun tak tahu nak bersila ke nak melunjuk dia. Kan? Baguslah. Nah, itulah hasil dia. Bila kita bermuafakat, kita elok-elok kan. Tapi tu banyak tanda-tanda akhir zaman, terlalu banyak. Kita yang kena sedar. Ya. Covid ni tuan-tuan pelik. Kejap turun, kejap naik. Tak tahu mana salah kan? Tak pasal-pasal kombang lubang hidung. Kejap jolok contoh. Jawab jolok. Saya ni cakap ni sebab saya takut kan. Sebab saya tak pernah lagi jolok ni. Nak pergi umrah minggu depan ni. Nak kena jolok. Tengoklah budak tu sampai ngelinting-ngelinting. Mampus lah dan ni besok ni. Macam mana lah kan. Mak saya pergilah jolok kat KPJ sama gitu. Sebab nak jaga adik saya kat ward masa tu. Elok lah tak sakit tak Berdangung membayar memang lah tak sakit. Mana kan cakap dengan mak kan. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad turun dari Buraq. Kemudian Nabi bersolat, yang mana Nabi menjadi imam, mengimamkan kepada segala anbiya dan mursalin, Nabi-Nabi dan Rasul jadi makmum. Hebat betul Nabi kita. Setelah itu Nabi haus. Dia kata, aku haus lah. Maka dia bawa keluar 2 air. 1 arak, 1 susu. Kau nak yang mana? Nabi pilih susu. Kata Jibril, Nabi Muhammad memilih buat pilihan yang tepat. Kadang-kadang dia pilih arak, nescaya umat dia akan tersesat. Kemudian Mi'raj, naiklah dia kan, nak menuju ke Hadratul Qudus, bertemu dengan Allah. Naik tangga pertama jumpa Nabi Adam AS. Kemudian dia dapat tengok orang-orang yang makan atau anak yatim. Dia tengok dia tengok pelaku penzina ni, macam mana Allah Ta'ala gambarkan yang penzina lelaki tergantung pada susu penzina perempuan. Ya Allah, malu dan mengaibkan. Naik pula tangga kedua, jumpa dengan Nabi Isa AS dengan Nabi Yahya AS. Naik tangga ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Naik lagi tangga keempat, bertemu pula dengan Nabi Idris AS. Naik tangga kelima, bertemu dengan Nabi Harun AS yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Naik tu sebab bila sebut Bani Israel, kita kena faham Bani Israel ni adalah merupakan keturunan Nabi. Tu sebab jangan cakap celakonya Israel, salah. Yang celaka tu Zionis tu. Faham? Jahat betul Yahudi Zionis ni. Macam tu kena cakap. Jangan jahat betul Israel. Sebenarnya Bani Israel ni adalah keturunan Nabi kita. Yang Yahudi tu pun bukan semua jahat dah. Dia yang Zionis tu yang teruk tu. Kan? Banyaklah. Tu tajuk lain tu. Wah, tajuk lain. Dah 3 ceramah dah kena panggil. Kan? Kemudian di tangga ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi, seterusnya Nabi Musa AS. Rasulullah SAW mengangkat kepala. Apa dia? Nabi Musa AS bila jumpa dekat tangga ke-6 ni, dia kata, cuba kau angkat kepala, kau tengok sikit. Nabi bila pandang, Nabi nampak umat baginda yang ramai, termasuklah 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisap. 70,000 kau? Tak. Setiap 70,000 tu, setiap seorang bawa lagi 70,000. Dan siap seorang tu buat lagi 70,000. Macam itulah kembang 3 lapis. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan itu. Amin. Tak ada Roblox. Tahu masuk. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian di tangga ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dihadapi oleh umat dia kat kelilingnya. Apa dia cakap? Ini penting. Nabi Ibrahim cakap apa kat Nabi gitu? Wahai Muhammad, tak pernahlah aku ni tengok umat yang paling masakin sekali, umat kau lah. Ni terjemahannya tak ada macam tu burak dah. Pula cakap ni 9 pula tu.
Dah. Nabi Ibrahim kata tak pernah ada tengok umat yang paling miskin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Kenapa nak miskin pula? Kuih koring. Hamsal. Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Mengaku tak? Mengaku ke tidak? Pemalih beribadah. Dia kalau tanya ustaz ada tak amalan yang sonang-sonang nak amal? Yang pendek-pendek lah, yang senang ingat. Kalau tak tu nak pendek Kalau imam tiba-tiba Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kan. Astaghfirullahalazim disambung. Banyak pula istighfar malam ni. Tu orang kitanya perangai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bantai buat 1000 kali. Hilang-hilang lutut. Baru doa. Gila imam ni. Bila lah nak mati imam ni? Ya. Tukarlah imam lain. La ilaha illallah. Dia nak pendek-pendek je. Tak. Itu ayat Nabi Ibrahim cakap. Umur umat kau dah lah tak panjang, tapi pemalih ibadah. Habis nak baik macam mana? Ni ada penyelesaian ni. Nabi tanya nak baik macam mana? Kau suruhlah umat kau menanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Dalam satu riwayat menyatakan sebagai la haula wala quwata illa billahil azim. Dan satu lagi pandangan kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah merupakan khazanah daripada syurga yang turun hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat lain sebelum tu tak dapat. Itu sebab orang perempuan kalau dia marah, la haula wala quwata illa billah. Tu. Pek dia sekotol lagi. Tunggu marah pun dah pek satu. Amal lagi-lagi. La haula wala quwata illa billahil azim. Apa maksud la haula wala quwata illa billah ni? Aku ni tak ada kuasa, tak ada daya. Ya Allah, aku serah kat kau segala-gala. Ya Allah, kau lah maha kuasa menentukan segala-gala. Apa tu? Itu yang bila hujung solat kita baca. Kan imam. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa rasulullah kalimatu aqul la ilaha illa Allah la mutuna masu insyaallah ta'ala minal amnina karami. Innal ladzina amanu wa salihati la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Fatihah. Tu bab tu dah nak makan mana dah tu. Lepas doa kan makan tu sebabnya arwah Syekh Murtada dulu, mufti, zikir semua panjang, pondok rasah mana pendek. Kat Somban, kalau pergi kena tahlil kat Somban je tengok, zikir panjang. Kata Syekh arwah Syekh Murtada dulu, barulah berbaloi lah udang alah kat dapur tu. Bila awak masak tak habis ponek masak ni. Dah Al-Fatihah. Lah dah doa dah. Copek dah doa dah. Jangan dengar cakap orang yang kata nama Nabi lu tak baik tahlil, jadi siapa baik tahlil tu semua neraka. Jangan dengar cakap orang. Tahlil sebenarnya ada bila buat kenduri tahlil, 2 pahala yang paling besar. Pertama zikir, kedua makan. Zikir sebab Allah Taala sebut dalam Quran liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, nak akan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Kedua makan. Kenapa pahala? Sebab sedekah bagi orang. Jadi yang melapik makan kat kenduri jangan sogan. Jangan sogan, balun betul-betul. Bagi pahala banyak dekat tuan rumah tu dengan dia niat untuk arwah pula tu, kan? Iya. Kan? Kemudian di tanggal ke-8 di sinilah disebutkan sebagai Al-Kursi, berbetulan dengan dahan pohon Sidratul Muntaha. Rasulullah menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu, sungai air tak berubah, sungai susu, semua keindahan yang tak terperi. Memang nampak cantik lah. Sungai Madu Lombah pun ada. Kemudian dapat menyaksikan sungai Al-Kausar yang masuk terus ke dalam syurga. Dan seterusnya baginda juga masuk ke syurga dan dapat tinjau dalam neraka juga beserta dengan Malik penunggu yang menjaga neraka. Di tanggal ke-9 berbetulan dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha, dibawa masuk ke dalam nur dan bawa ke Mustawa dan Syarirul Aqlam. Masa itulah dia melihat seorang lelaki yang gaib dalam nur arasy Allah, iaitu lelaki yang lidahnya sering basah berzikir kepada Allah dan hatinya tertumpu penuh pada masjid.
dan tak pernah memaki hamun kedua ibu bapanya. Dia selalu berzikir, dia selalu pergi rumah Allah, dan dia tak pernah maki hamun mak ayah. Ayam pijak tadi memang langsung tak ada harapan lah. Kan? Maki pun tak pernah ni. Nampak tak? Dan di tangga ke-10, inilah Nabi bertemu dengan Allah. Bila Nabi bertemu dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala sebut? Wahai Muhammad. Dia kata. Labbaika, Nabi Muhammad jawab. Dongakkan kepalamu dan bermohonlah. Nak tunjukkan hormat Nabi kita ke Allah Ta'ala ni, adab, nunduk menghadap Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, angkatlah kepalamu dan bermohonlah. Allah suruh Nabi kita mohon. Nabi kita mohon tak? Nabi kita tak kata mohon, tak mohon. Dia kata tak mohon, mohon. Maksudnya apa? Nabi kita sibuk memuji orang lain. Kau ambil Ibrahim sebagai Khalil dan kau berikan dia kerajaan yang besar. Kau berkata-kata dengan Musa. Kau berikan Daud kerajaan yang besar dan kau berikan kelebihan kepada dia. Dia dapat melambutkan bosi. Kemudian kau berikan kerajaan pada Sulaiman yang tak kau berikan kepada orang lain, yang mana dengan itu dia dapat menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Kau ajarkan Isa Taurat dan Injil, dengan izinmu dia dapat menyembuhkan orang yang buta, sopak dan dapat menghidupkan orang yang mati. Kau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Sudah tak ada wanda pun minta untuk diri dia. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi kita puji, Allah dah bagi yang terbaik untuk Nabi-Nabi yang lain. Untuk aku ni terserahlah kat kau nak bagi apa. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Satu. Aku jadikan, aku buka dadamu dan buangkan dosamu. Kedua. Ketiga, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Itu tak terdaya tu. Umat Nabi ni sebagai sebaik-baik umat. Macam mana bercakap agaknya Tak boleh tengok orang lain senang. Orang kaya sikit mula cakap. Orang tu berjaya sikit mula kutuk. Sebaik-baik umat. Aku berikan keutamaan dan keistimewaan pada umatmu pada hari kiamat. Aku kurniakan 7 ayat dalam surah Al-Fatihah untuk umatmu yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikanmu ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah sebagai satu pembendaharaan di bawah arasy Allah. Nampak tak? Itulah ayat kursi yang Allah Ta'ala berikan. Dan aku berikan habuan dari kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Aku kurniakan panji-panji liwa'ul ham, yang mana segala para nabi dan mursalin, anbiya dan mursalin akan berenang di bawah panji yang sama. Nabi kita yang pegang. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan sekalian, semua nabi dan rasul merayu pada Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Kita automatik dapat. Jadi rugilah kita kalau kita tak manfaatkan. Dan akhirnya Allah Ta'ala sebut, aku fardukan ke atasmu dan umatmu 50 waktu solat. 50. Huyai. 50. Tak jadi kojo lah gitu. Sembayang yang pagi sampai ke malam. Kan? Bila difardukan 50 waktu, penuhlah waktu solat tu. Kau sembayang apa? Sembayang 30. Ada 20 lagi. Untuk hari tu. Contohlah agak kan. Tak adalah, itu Maha suci Allah, Allah bagi. Tapi bila turun, kemudian Nabi turun. Lepas pada dah arahan Allah tu, turun, jumpa baliklah. Tangga-tangga yang Nabi jumpa tadi tu, turun satu tangga. Terus sampai dengan Nabi Musa balik semula. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, macam mana? Umat kau dapat solat berapa waktu? 50. Ui, gila kau, banyak tu. Baik kau naik balik. Tak terbuat umat kau dah 50 ni. Dek sayang dengan umat Nabi, naiklah balik. Jumpa Allah Ta'ala. Dah jumpa tu turun. Turun berapa? Dapat kurang 5 dah. 40 banyak lah itu. Baik kau naik. Sudah setiap kali naik, turun kurang 5. Naik, turun kurang 5. Nabi Musa suruh naik. Naik. 9 kali turun naik. Akhirnya daripada 50 waktu, tinggal 5 waktu. Sebenarnya ramai penceramah tak share perkara ni. Saya share satu perkara. Salah satu sebab kenapa Nabi Musa suruh naik balik dan suruh merayu tu. Salah satu memang minta kurang lah. Tapi satu sebab sebenarnya Nabi Musa seronok tengok muka Nabi Muhammad SAW. Bila menghadap Allah, bila turun tu terpancar nur Allah tu ada kat muka Nabi gitu. Yang tu yang sebenarnya Nabi Yusuf naik tu. Kau naik lagi. Akhirnya tinggal 5. Kau baik kau naik. 5 ni pun tak terbuat umat kau dah. Kata Nabi, cukuplah tu. Tak ada muka dah aku nak minta dengan Allah tu. Cukuplah tu.
Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik selagi tu. Itu akal kau tak nak semayang tu. Kan? Jadi ingatlah pentingnya bab solat ini. Jadi apakah pengajaran yang paling besar yang kita kena faham? Pertama, Isra' Mi'raj ini membuktikan kebesaran Allah. Bila Allah kata jadi, jadilah. Kun fayakun. Tak salah kita pertikaikan. Kedua, sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kalau kita berada di zaman dulu, pastinya kita pun sama akan diuji. Akidah dan keimanan kita. Yang ketiganya, beginilah kita sebagai umat yang sangat beruntung kerana Nabi diberitahu, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Nabi kita dah berpeluang tengok syurga, dah berpeluang tengok neraka, dan dia tengok seksaan-seksaan untuk orang perangai-perangai orang atas dunia ni. Dan kita dah dapat soalan bocor. Kita patut jadi insan yang lebih baik sepatutnya. Kemudian berwaspadalah dengan godaan syaitan. Benda-benda baik kita nak buat, pasti akan ada gangguan. Itu sebab dalam masyarakat ni pesanan saya, kita nak baik-baik kan, satu, jangan kita bergaduh disebabkan perbezaan parti. Jangan. Kita dalam dah tahu kalau cerita pasal parti bergaduh, baik jangan cerita. Ni pesan saya. Masing-masing tu hak masing-masing. Tak salah ada. Orang ni nak sokong ni, tu tak salah. Tu hak dia. Orang ni nak sokong ni, lantaklah. Tu hak dia. Tapi dalam surau, dalam masyarakat, kalau cerita politik tu menyebabkan bergaduh, jangan cerita. Bercakaplah benda-benda melibatkan masyarakat. Bercakaplah benda nak membangunkan umat Islam kat sini. Tu penting. Ya, ni pesan betul-betul ni. Dia akan sampai musim itu. Musim nak pilihan raya esok kan. Jadi tak apalah pilihan raya, pergi Pangkah. Balik tu saya cerita, kau Pangkah apa? Tak payah nak pasal-pasal menengok kat rumah kita dah. Nak nunjukkan kat orang. Tak payah. Ni cakap betul ni. Kenapa kita nak mewujudkan perbezaan itu? Nabi tak ajar. Nabi ajar kita kena sayang umat Islam selagi mana dia patuh kepada Allah dan Rasul. Selain pada itu, Nabi tak ajar. Ni saya pesan betul-betul. Buang 3 penyakit dalam masyarakat. Tamak, buang. Sombong, tolong buang. Apa yang kita ada ni sementara. Dan ketiga, jangan dengki. Tu saya kata tadi. Bila ada saudara-saudara kita dapat kelebihan, kita sepatutnya gembira sama. Dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat bos itu. Anak PKK dapat semua macam anak dia seorang pandai. Jangan macam tu. Ya, jangan macam tu. Dia beli kereta baru, tak mana dicuri tu. Mulut tak ada waktu elok cakap tu. Kan? Tapi kita seronok, dengar dia dapat naik pangkat, dia kau alhamdulillah sok papa senang tak tolong dia. Dengar anak dapat semua, alhamdulillah ada juga budak pandai kat tempat kita. Kan senang. Dia pakai kereta baru dah. Ya kau, untung boleh kita tumpang, tak payah bayar minyak, tak payah bayar apa. Naik je. Nonggok dan diam dalam tu. Dia pun nak banding-banding kepala. Gembira kan senang. Amboi kau main lagi kau baik kenduri, baik kat hotel. Melang in ni kot. Yang kau macam tu bona, biarlah deh. Elok lapang senang kat sini kan kau marah, bongi parking tak ada. Eloklah tu. Kita makan pun relax. Steady sikit. Makan kau pergi kenduri mana ni? Hotel. Dia tak sebut dah. Hotel mana? MI Hotel. Melang in. Itu aduh, benar nak ngonokan orang. Kan? Dan begitu juga salat merupakan kemuncak ibadah. Tolong jaga. Tolong jaga. Tolong jaga salat kita. Salat ni adalah benda pertama Allah Ta'ala akan tanya. Tak jaga salat, benda lain langsung tak boleh jaga. Duit tak boleh jaga, ekonomi tak boleh jaga, apa bondo pun tak boleh jaga. Rumah tangga tak boleh jaga. Semua tak jaga. Sebab tiang agama kita tak jaga. Dan begitu juga peristiwa ini sebenarnya mengajak kita untuk bermuhasabah diri. Tanyalah diri kita. Mana yang elok, mana yang buruk, mana yang baik yang kita buat. Mudah-mudahan kita berubah jadi manusia yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah setakat itu. InsyaAllah saya ikutkan, saya nak cakap lama lagi ni. Banyak lagi saya nak cakap. Tapi confirm kena panggil lagi.
InsyaAllah ya. Ada umur beritahu. Kuliah subuh pun tak apa. Kuliah subuh dah sikit. Bulan puasa. Bulan puasa mana lah lepas tu tak boleh makan. Lepas tu kan. InsyaAllah. Tak apa insyaAllah ya. Bulan 3 jangan tanya sebab minggu depan saya nak pergi umrah dah. 3 bulan saya pergi umrah. Tapi saya pergi sekejap sebab grup saya dah pergi dulu. Saya pergi 3 bulan, saya akan balik dalam 11 bulan saya balik lah. Tapi kuarantin wajib 5 hari. Lepas tu baru start camah balik. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, ucap terima kasih banyak. Mak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun pengisian sudahlah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik surau nasimul amin, menjemput rasa nak junjung.